Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Kita mulakan pantau terlebih dahulu dengan perkembangan terkini banjir di tanah air. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya berkuat kuasa sehingga esok melibatkan beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan, kawasan yang terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai. Manakala di Terengganu melibatkan kawasan Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk sehingga esok di Gua Musang serta beberapa kawasan di Terengganu iaitu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Met Malaysia juga mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada berkuat kuasa sehingga esok di beberapa kawasan di Perlis, Kedah, Perak dan Pahang. Dan terkini mengenai banjir, jumlah mangsa di 5 negeri terus meningkat dengan keseluruhan 5,456 mangsa terjejas setakat jam 12.30 tengah hari tadi berbanding 4,679 yang direkodkan pada jam 11 pagi. Kesemua mangsa yang terdiri daripada 1,582 keluarga ditempatkan di 91 pusat pemindahan sementara atau PPS. Kelantan dan Terengganu mencatatkan penambahan mangsa melebihi 2,000 orang. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, seramai 2,694 mangsa di Kelantan kini ditempatkan di 27 PPS. Jajahan yang terlibat ialah Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang. Manakala di Terengganu, 56 PPS dibuka untuk menempatkan 2,538 mangsa daripada 725 keluarga. Kawasan yang terjejas adalah daerah Dungun, Marang, Setiu, Hulu Terengganu, Kemaman dan Besut. Di Pahang, jumlah mangsa banjir ditempatkan di 6 PPS, meningkat kepada 220 orang mangsa dan di Selangor, kekal dengan 4 mangsa setakat ini daripada sebuah keluarga, berlindung di PPS Dewan Datuk Hormat Kampung Seri Ceding di Kuala Langat. Manakala Negeri Sembilan tiada mangsa banjir ditempatkan di PPS berbanding dengan 55 orang pagi tadi. Baik, seterusnya, Sarawak mengulangi permintaan agar proses persempadanan semula kawasan pilihan rayanya dilaksanakan segera. Ia bagi memastikan kuota 35% Blok Borneo dapat dicapai di Dewan Rakyat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, sekarang adalah masa yang tepat untuk menambah kerusi Parlimen Sarawak memandangkan kali terakhir persempadanan semula dilakukan 8 tahun dulu, iaitu pada tahun 2015. It should be more, but kita lihat dululah. Ini proses ni belum dilaksanakan, akan dilaksanakan. Jadi nanti kita lihatlah sepenuhnya macam mana harus dilaksanakan. Inilah yang memang perkara yang memang kita tunggu-tunggu dan kita mengharapkan agar proses persempadanan semula ini dapat dilaksanakan segera agar dapat perjuangan kita untuk menambahkan wakil-wakil rakyat kita Sabah dan Sarawak hingga ke tahap 35% perwakilan dalam parlimen kita capai. Ini salah satu daripada agenda di bawah MA63 kita. Dan insya-Allah akan dilaksanakanlah ya. Dalam pada itu jelasnya, biarpun penduduk di Sabah dan Sarawak tidak mewakili 35% penduduk negara ini, namun kewajaran tuntutan ini adalah selari dengan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Tegasnya lagi, ia bagi membolehkan suara rakyat di Sabah dan Sarawak lebih seimbang dalam hal penggubalan undang-undang negara sekaligus menetapkan hala tuju Malaysia. Semualah undang-undang pelaksanakan kita mahu Sabah dan Sarawak dapat menentukan juga hala tuju negeri kita, hala tuju perundangan kita dan semua dalam semangat Perjanjian Malaysia MA63. Kita tidak mahu apa-apa pindaan perlembagaan dapat dilaksanakan tanpa ada undi dari Sabah dan Sarawak. Kalau we have 35% here, so amendment to the federal constitution cannot be done without the support of Sabah and Sarawak. Beliau berkata demikian selepas majlis penangguhan dan penyampaian hadiah Karnival Sukan Sabarkas
2023 peringkat sabar khas cawangan Samariang di Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Untuk rekod, ketika ini Sarawak mempunyai 31 kerusi parlimen, manakala Sabah 25 kerusi, menjadikan jumlah 56 daripada keseluruhan 222 kerusi parlimen, iaitu bersamaan hanya 25% suara di Dewan Rakyat. Baik, sepanjang setahun lepas kita sudah pun menyingkap segala agenda reformasi yang dibawa dan dijanjikan oleh kerajaan perpaduan, dan sejak setahun atau 2 tahun yang lepas kita saksikan arena politik kita diwarnai dengan pelbagai naik turun dan pelbagai kejadian. Itu fokus kita dalam Ramalan 2024 atau Andalan 2024, kira-kira seminggu atau kurang seminggu sebelum 2024 menjenguk kita. Saya mahu bersama dengan Profesor Madya, Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, secara umumnya selepas kira-kira setahun kerajaan madani, kerajaan perpaduan, bagaimana hala tuju politik yang Prof jangkakan untuk tahun 2024? Sebelum ini kita ada bincangkan banyak berkenaan dengan kestabilan politik, dengan peralihan sokongan dan sebagainya, khasnya sebelum dan selepas pilihan raya umum ke-15 yang kita saksikan sebelum ini. Jadi adakah sekurang-kurangnya tahun depan tidak akan ada timbul lagi ragu-ragu atau persoalan mengenai kestabilan kerajaan? Ya, setelah ditubuhkan kerajaan perpaduan ini dalam tempoh setahun, saya lihat Yang Berhormat Perdana Menteri nampak bekerja keras bagaimana untuk mengembalikan Malaysia kepada landasan ekonomi. Fokus utama yang saya lihat adalah Perdana Menteri fokus kepada hubungan antarabangsa. Dan kita tahu bahawa banyak inisiatif pelaburan-pelaburan asing yang telah dinyatakan oleh pelabur-pelabur, dan kita lihat juga dari beberapa polisi yang dibuat oleh kerajaan perpaduan ini untuk mengembalikan semula terutamanya adalah keadaan ekonomi negara Malaysia. Di samping kita lihat pada bajet 2024 baru-baru ini insentif kepada subsidi kepada rakyat nampaknya telah dibuat oleh kerajaan. Dan pada masa yang sama peningkatan sokongan terhadap Perdana Menteri mempunyai sokongan lebih daripada 155 kerusi di parlimen, dan ini petanda bahawa kemungkinan kestabilan politik negara akan bakal dikecapi bukan hanya pada tahun ini, mungkin pada tahun-tahun yang akan datang ini. Keadaan politik yang stabil itu boleh mendorong kepada keadaan negara yang lebih baik, dan insya-Allah saya lihat setakat ini walaupun ada usaha-usaha lagi menyatakan untuk menubuhkan kerajaan baru menggantikan kerajaan sedia ada, tetapi pengukuhan sokongan terhadap Perdana Menteri itu saya lihat asas yang utama yang mungkin tidak akan berlaku lagi keadaan sedemikian, dan kerajaan boleh fokus kepada usaha untuk memulih negara. Ya. Baru-baru ini Prof, Presiden Amanah yang dipilih untuk penggal baru dan terakhir, Datuk Seri Mat Sabu juga, antara yang beliau tekankan atau ketengahkan adalah keperluan untuk memperkukuhkan parti dalam kerajaan perpaduan. Itu datang daripada Presiden salah satu parti komponen utama kerajaan, sekurang-kurangnya Pakatan Harapan. Apa yang Prof dapat baca daripada kenyataan itu? Kerana dari luar mungkin nampak kekukuhan itu ada dalam kalangan parti yang mungkin berbeza ideologi dan sebelum ini menjadi seteru dan sebagainya. Tetapi wujud lagi gesaan untuk memperkukuhkan lagi parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Bagaimana Prof membaca kenyataan itu? Ya, Parti Amanah sedang menjalani konvensyennya yang detail pada tahun ini adalah dari segi pemilihan kepimpinan parti. Kerana kita ada mendengar suara-suara yang menyatakan perlu berlaku reform, perlu berlaku perubahan kepimpinan. Tetapi kita lihat semalam keputusan 27 anggota Jawatankuasa Pusat
daripada amanah dilihat adanya perimbangan antara pemimpin lama dan juga pemimpin baru. Dan pembentukan kepimpinan baru juga telah mengekalkan Datuk Seri Mohamed Sabu sebagai Presiden, tetapi Dr. Mujahid diletak sebagai Timbalan Presiden dan Dr. Zul Adli dan juga Dr. Maria sebagai Naib Presiden. Saya melihat di situ seolah-olah ada satu kompromi di mana amanah mengekalkan tradisinya, iaitu memilih kepimpinan secara konsensus berasaskan kepada syura, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk berlakunya reform dalam parti tersebut kerana adalah penting untuk menjamin kestabilan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan pada masa akan datang adalah selain daripada kekuatan parti itu adalah bagaimana parti-parti ini boleh menterjemahkan dalam bentuk sokongan daripada rakyat. Amanah mempunyai tanggungjawab besar hari ini untuk membantu Pakatan Rakyat dan juga Kerajaan Perpaduan dari sudut bagaimanakah untuk menyaingi Perikatan Nasional terutama daripada PAS untuk mendapatkan undi orang muda dan juga undi Melayu. Setakat ini saya lihat PAS lebih ke hadapan berbanding parti-parti Melayu yang diharapkan akan dapat mengembalikan pula sokongan orang Melayu kepada Pakatan Harapan. Sebab itu saya lihat konvensyen Amanah semalam itu adalah ada hubungan dengan bagaimana untuk mengukuhkan semula kerajaan Pakatan Harapan dan juga mengukuhkan lagi Kerajaan Perpaduan kerana Amanah mempunyai dua anggota kabinet yang menyertai kerajaan ini yang turut sama menyumbang kepada kestabilan dan juga pengukuhan kerajaan. Apa yang patut dilakukan dengan perkara baru yang patut dilakukan oleh parti-parti dalam kerajaan, Prof, untuk menarik lebih banyak sokongan dalam kalangan orang muda? Ya, saya lihat sekarang ini Kerajaan Perpaduan cabarannya adalah bagaimana untuk mengembalikan sokongan pertama segmen orang muda kerana dalam beberapa pilihan raya yang berlaku mutakhir ini Perikatan Nasional nampak masih menguasai segmen ini dan juga segmen Melayu. Dalam 3 pilihan raya yang mutakhir iaitu di Pulai, di Sipan Jeram, kemudian di satu pilihan raya di Pahang dan yang terbaru adalah di Negeri Terengganu, nampaknya segmen Melayu ini masih belum dapat dikuasai oleh parti-parti teras dalam Kerajaan Perpaduan ini seperti UMNO dan juga parti-parti dalam PH. Maka apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan sokongan orang muda terhadap Kerajaan Perpaduan ini adalah pertama bagi segmen Melayu adalah mereka perlu turun ke lapangan untuk bertemu dengan akar umbi ini kerana orang Melayu ini dalam politik mereka perlu kepada sentuhan berbanding dengan masyarakat Cina dan juga India. Jadi akar umbi itu perlu memperkukuhkan aktiviti-aktiviti mereka sebagaimana yang dibuat oleh parti-parti dalam Perikatan Nasional. PAS misalnya satu parti yang mereka sangat dekat dengan orang muda ini kerana mereka mempunyai banyak idola-idola ataupun ikon-ikon yang sesuai dengan orang muda pada hari ini. Melalui platform media sosial mereka dapat menggerakkan program-program dan umumnya saya boleh mengatakan bahawa Perikatan Nasional sebenarnya sangat bagus dari segi pelaksanaan program-program di platform-platform media sosial yang boleh menarik orang muda. Dan Kerajaan Perpaduan, parti-parti dan Kerajaan Perpaduan kena melakukan perkara yang sama sekiranya mereka ingin menyaingi sokongan dan memenangi sokongan daripada golongan muda ini. Prof, secara keseluruhannya, bagaimana apa yang Prof jangkakan akan menjadi fokus kerajaan tahun depan? Kita lihat fokus pada tahun pertama ini atau setahun pertama ini banyak kepada satu kesabilan politik dan keduanya adalah ekonomi. Kebanyakannya adalah ekonomi. Apa yang Prof menjangkakan akan menjadi tema utama dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2024? Dia sudah pasti fokus kepada pengukuhan ekonomi itu tetap menjadi satu agenda utama kerana kekukuhan ekonomi, peningkatan pelaburan dan juga bagaimana kerajaan boleh menghasilkan peluang-peluang pekerjaan yang banyak inilah yang akan dapat menarik rakyat. Rakyat pada hari ini asas keperluan mereka adalah pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi pada masa yang sama saya lihat Datuk Seri Anwar berjaya mengukuhkan
hubungan antara parti-parti di dalam kerajaan perpaduan ini. Saya lihat pengukuhan hubungan dengan UMNO, dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak, maka sudah pasti fokus juga akan dibuat oleh kerajaan perpaduan ini bagaimana untuk mengukuhkan integrasi nasional di antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, dan pada masa yang sama menggalakkan hubungan lebih erat antara kaum, kerana kita tahu di dalam beberapa pilihan raya yang lepas banyak isu-isu yang berkaitan dengan kaum dan agama dimainkan dalam pilihan raya ini, dan kadang-kadang beberapa isu yang di luar kawalan ini telah mempengaruhi sentimen rakyat, mewujudkan kadang yang tidak begitu harmoni di dalam masyarakat, maka kerajaan akan fokus itu. Dan pada masa yang sama juga saya fikir kerajaan perpaduan ini akan terus memberi fokus kepada segmen-segmen yang perlu dibela, khususnya kumpulan yang berpendapatan rendah, B40 yang masih banyak lagi perlu dibantu, kumpulan orang muda, khususnya bantuan mereka dari aspek mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan, kerana kumpulan ini perlu kepada pendapatan untuk memulakan kehidupan mereka, survival mereka, bagi mereka yang masih di bangku sekolah ataupun mereka yang masih di peringkat pengajian di universiti, peluang-peluang kepada mereka dalam bentuk beasiswa, bantuan bagaimana untuk mereka menempatkan diri mereka di institusi pengajian tinggi ini, peluang melanjutkan pelajaran mungkin akan menjadi fokus. Kerana Datuk Seri Anwar ini saya lihat visinya bukan hanya kepada asas-asas kepada ekonomi itu, tetapi juga beliau melihat aspek pendidikan yang cukup patut diberi peranan yang lebih untuk membangunkan, terutama membangunkan generasi muda yang semakin meluas bilangannya di dalam negara kita. Baik, kita berhenti rehat seketika, Prof. Kita kembali selepas ini dengan lebih banyak perbincangan bersama dengan Prof. Mazlan. Anda sedang menonton Pantau Agenda Informasi dan kita berfokus kepada ramalan atau andalan untuk tahun 2024 daripada segi kerangka politik Malaysia untuk tahun hadapan. Saya mahu kembali bersama dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Prof, dalam segmen pertama seperti tadi kita banyak fokus kepada kerajaan, apa yang kerajaan boleh tambah baik, apa yang kita jangka akan menjadi fokus kerajaan madani atau kerajaan perpaduan untuk tahun depan, dan sedikit sebanyak membincangkan juga berkenaan dengan pembangkang. Tapi saya mahu berikan fokus lebih mendalam kepada pembangkang kerana mereka juga adalah aspek ataupun bahagian yang sangat penting dalam pentadbiran negara untuk memberikan semak dan imbang kepada kerajaan untuk tahun hadapan dan tahun-tahun akan datang sehinggalah pilihan raya umum ke-16. Kritikan terhadap pembangkang sekarang ini adalah mereka kurang impak sebagai pembangkang yang berwibawa, kurang memainkan isu dan polisi yang bermakna, sebaliknya memilih isu-isu seperti 3R dan sebagainya untuk cuba meningkatkan sokongan. Tapi Prof, apa jangkaan Prof berkenaan dengan sama ada pembangkang akan teruskan dengan cara ini sepanjang tahun hadapan atau akan memberikan lebih substance dan pengisian kepada peranan mereka dalam Dewan Rakyat untuk memberikan semak dan imbang kepada kerajaan? Ya, sudah pasti pembangkang adalah satu institusi penting dalam proses demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Kita mengharapkan Malaysia memiliki sebuah pembangkang, sebuah institusi pembangkang yang dapat memainkan semak imbangnya. Namun sebagaimana yang Lokman sebut tadi, kita lihat fokus di perbincangan di parlimen, perbahasan-perbahasan di parlimen, sebelum ini kita nampak lebih banyak konflik ataupun beberapa isu yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan kepentingan negara. Dan banyak perkara itu berkisar kepada soal pertentangan di antara pembangkang dan juga kerajaan. Sepatutnya gunakan peluang yang ada ini untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan, kerana kritikan pembangkang terhadap dasar-dasar kerajaan boleh menambah baik sebenarnya kepada polisi yang hendak dilaksanakan oleh sesebuah kerajaan. Dan saya agak bimbang kerana
pembangkang yang asalnya berkekuatan 74. Sekarang ini mereka sudah kehilangan beberapa sokongan kerana lebih kurang 5 orang anggota parlimen daripada pembangkang telah menyatakan sokongan kepada kerajaan. Walaupun itu adalah baik dari sudut pengukuhan kepada kerajaan, kita bimbang institusi pembangkang di negara kita akan menjadi lebih lemah. Sekiranya lebih banyak lagi suara yang sepatutnya mewakili pembangkang akan pergi kepada kerajaan. Tetapi sebenarnya itulah proses demokrasi, dan saya fikir perbincangan di antara kerajaan dengan pembangkang juga harus terfokus kepada perkara yang meletakkan kepentingan negara itu di hadapan. Bukannya soal mempertikaikan sesuatu kepada kerajaan itu berasaskan kepada sentimen politik semata-mata, tetapi fokus kepada apakah sebenarnya yang hendak dilaksanakan oleh kerajaan itu. Pastikan polisi yang nak dibuat itu, rancangan yang nak buat itu tidak akan merugikan negara dari segi kosnya, dari segi bagaimana wang pembayar cukai ini digunakan untuk budgeting, contohnya 2024, belanjawan 2024 itu perlu dibahaskan, perlu dilihat pada segala sudut, memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada pelanggaran terhadap aspek governance dan sebagainya. Saya sebenarnya yakin kepada banyak tokoh-tokoh di dalam pembangkang seperti Tan Sri Muhyiddin yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang pernah juga di kalangan pembangkang suatu ketika pernah menjadi kerajaan. Sudah pasti mereka mempunyai pengalaman, pengetahuan tentang governance yang baik, dan sekiranya digunakan kelebihan itu, saya percaya negara kita boleh mencapai sesuatu yang boleh kita banggakan. Baik, Prof. Daripada segi apa yang janji atau komitmen yang diberikan kerajaan sebelum ini, walaupun sebelum menjadi kerajaan, Prof menyebut berkenaan dengan peruntukan pembangkang sebentar tadi, itu satu. Dan pelbagai lagi janji yang mungkin masih lagi belum dikotakan, dan ini juga antara yang sering dijadikan modal oleh pembangkang. Perkara seperti AUKU dan sebagainya, PLKN dan macam-macam lagi berkenaan dengan MA63, beberapa reformasi institusi. Daripada semua janji-janji ini atau sekurang-kurangnya sasaran-sasaran ini, Prof, apa yang Prof secara realistiknya jangka dapat menjadi realiti tahun depan? Ya, saya melihat ada iltizam daripada Perdana Menteri, kesungguhan Perdana Menteri untuk melaksanakan reform tersebut. Walaupun banyak pengkritik menyatakan banyak perkara tidak dilaksanakan oleh kerajaan, kerana kerajaan ini baru setahun dan mereka ada 4 tahun lagi untuk melaksanakan janji-janji mereka. Dan soal peruntukan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan, kita semua tahu bahawa dalam amalan yang berlaku di dalam negara kita ini, peruntukan kepada pembangkang ini boleh dilakukan sekiranya antara kerajaan dan pembangkang itu mempunyai kesepakatan. Ini hanya berlaku semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri, di mana Anwar Ibrahim pada masa itu ketua pembangkang telah mengadakan persetujuan MOU dengan kerajaan, dan dalam perkara-perkara tertentu pembangkang memberi sokongan dan bekerjasama kepada kerajaan, maka pembangkang pada masa itu dapat peruntukan tersebut. Dan pada kali ini kerajaan Datuk Seri Anwar juga telah menawarkan kepada pembangkang bantuan peruntukan kepada ahli parlimen, bahkan boleh diberikan dengan syarat mengadakan perbincangan. Saya fikir antara pembangkang dengan kerajaan perlu mempunyai lebih kesepakatan, dan pembangkang tidak perlu merasa segan dengan situasi ini. Apa salahnya mereka duduk bersama dan ada masanya boleh mengkritik kerajaan, pada masa yang sama juga pembangkang juga boleh memainkan peranan untuk membangun negara ini. Kita lihat di negara-negara maju, misalnya di Britain contohnya, pembangkang dianggap satu institusi yang begitu dihormati sebab mereka disebut sebagai pembangkang diraja di Britain ni. Kita juga mengharapkan di negara kita ni pembangkang juga memainkan situasi peranan semak dan imbang ini sebagaimana yang dipraktikkan di negara maju. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Mazlan Ali,
Penganalisis Politik Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Terima kasih kepada anda menonton Pantau Agenda Reformasi dan juga segmen Andalan 2024. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.